Nama saya Tong Yong Hui. Saya dari Fakulti FDMK dengan program BITS. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nur Akilah Humairah binti Imran, bernombor metrik B0322200016 dan saya merupakan pelajar tahun 2 kors BITD daripada Fakulti FDMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa binti Syih Sa'ad, bernombor metrik B0322200025. Saya pelajar tahun 2 BITD FDMK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Mat Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Nur Nasir yang mengangkat minti ramba B0322220038. So, saya bermula dengan tanggungjawab sebagai anak. Saya berpendapat bahawa meluangkan masa bersama ibu bapa adalah sangat penting dalam memainkan peranan sebagai anak. Ibu bapa merupakan orang yang terpenting kepada kita. Ibu bapa menyayangi dan membelai saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil. Saya akan meluangkan masa menemani ibu bapa, membuat hobi mereka, membeli barang-barangan dan membuat pemeriksaan di hospital dan lain-lain. Kadang-kala saya membawa ibu bapa pergi ke restoran yang cantik, yang unik untuk mencuba makanan istimewa dan meluaskan pandangan. Semasa menemani, saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ibu bapa dan dapat mengetahui apa yang diperlukan oleh mereka. So, dalam perbualan dengan mereka, saya amat gembira apabila melihat senyuman ibu bapa di muka mereka. Oleh itu, saya dapat memperkukuhkan hubungan antara ibu bapa. Sebagai contoh, saya dapat tahu destinasi ibu bapa yang ingin melawat. Anak hendaklah sentiasa menghubungi mereka kerana ibu bapa takut untuk mengganggu kita. Dia telah memilih untuk tidak menghubungi kita. Oleh itu, meluangkan masa kepada ibu bapa merupakan salah satu tindakan penghormatan. Tanggungjawab sebagai anak yang pertama ialah menolong ibu bapa ketika di rumah dan di luar rumah. Sebagai contoh, ketika di rumah, kita sebagai anak boleh membantu mereka membasuh pinggan, menyapu sampah dan membuat kerja rumah yang lain. Ketika di luar rumah pula, kita sebagai anak boleh membantu mereka mengangkat barang ketika membeli belah dan membelikan barang-barang keperluan mereka seperti ubat-ubatan dan barang masakan. Yang pertama ialah tanggungjawab sebagai anak. Tanggungjawab sebagai anak ialah menghormati ibu bapa mereka. Ibu bapa ialah sosok yang menjaga dari kecil hinggalah besar, dan kita sebagai anak perlu menghormati ibu bapa dengan menyahut panggilan mereka ketika dipanggil oleh mereka. Yang kedua pula, bercakap dengan nada yang sopan seperti tidak meninggikan suara bila bercakap dengan mereka dan menggunakan perkataan-perkataan yang bagus. Itu peranan kita sebagai seorang anak. Kita sebagai seorang anak haruslah menjaga kebajikan ibu bapa, kerana apabila ibu bapa kita telah menginjak usia tua, jadi mereka tidak cukup tenaga untuk menguruskan macam mana mereka uruskan kita sewaktu kecil. Jadi ini ialah peluang kita dan masa kita untuk balas balik kebaikan yang mereka jaga kita sewaktu kecil. Jadi sebagai anak, kita haruslah menjaga kesihatan mereka, kita perlu menjaga kewangan mereka, kita perlu menjaga kesejahteraan mereka demi membalas jasa mereka ketika menjaga kita sewaktu kecil. Jadi tidak eloklah kalau kita hantar mereka, dan tidak sepatutnya kita hantar mereka ke rumah orang tua sedangkan kita sendiri yang sepatutnya menjaga mereka apabila mereka sudah menginjak usia tua. Untuk tanggungjawab sebagai seorang anak, kita hendaklah atau kita seharusnya sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kedua bapa. Dalam konteks Islam, terdapat 3 perkara atau amalan yang tidak akan terputus amalannya apabila seorang anak dan itu meninggal dunia. Iaitu yang pertama adalah
sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Dari sudut agama lain juga, perkara ini amat dituntut ataupun perkara ini merupakan satu nilai-nilai murni apabila kita mendoakan kesihatan ibu bapa kita. Kerana apabila kita mendoakan kesihatan ibu bapa kita, kita mendoakan mereka agar berada dalam keadaan sihat supaya kita dapat terus berbakti dan memberikan khidmat sumbangan kepada diri mereka. Seterusnya, tanggungjawab sebagai pelajar. Saya rasa sebagai pelajar kita perlu tanggungjawab untuk bertungkus lumus untuk mencapai pencapaian yang tinggi dalam sekolah. Saya mementingkan setiap aktiviti program peperiksaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, kerana saya meyakini bahawa setiap pencapaian yang tinggi dapat membantu saya pada masa depan. Saya mestilah bersungguh-sungguh dalam pembelajaran di sekolah. Saya ingin bekerja keras dalam menuntut ilmu sama ada di sekolah atau di rumah. Selepas setiap kelas, saya akan membaca dan mengimbas balik apa yang dipelajari dalam kelas untuk mengukuhkan peringatan. Kadang-kala adalah perkara biasa bagi pelajar mengalami stres dalam pelajaran. Oleh itu, terdapat aktiviti hiburan dan yang dapat mengurangkan stres. Saya bertanggungjawab untuk mengimbangkan hiburan dengan pelajaran supaya tidak lalai dengannya. Seterusnya ialah tanggungjawab sebagai pelajar. Tanggungjawabnya ialah kita perlulah datang awal ke kelas. Contohnya, jika kelas pukul 8, kita perlulah datang sebelum pukul 8. Kerana jika kita sebagai pelajar membuat guru atau pensyarah kita menunggu kita, kemungkinan itu akan mengganggu emosi guru atau pensyarah tersebut dan membuatkan suasana pembelajaran tidak begitu baik. Seterusnya, kita perlu datang awal ke kelas supaya kita tidak terlepas apa-apa topik yang telah diajar dalam kelas. Dengan itu, ilmu yang kita dapat akan lebih bermanfaat. Yang kedua, tanggungjawab sebagai pelajar. Tanggungjawab sebagai pelajar ialah menghormati guru sebagai sumber pengetahuan. Guru adalah insan yang mengajar kita daripada kosong hinggalah kita mempunyai ilmu yang sebanyak ini. Sikap menghormati guru seharusnya wujud dalam diri kita sejak dulu lagi. Gurulah yang mengajar kita mendalami ilmu pengetahuan. Tanpa guru kita tidaklah seperti sekarang ni. Kita tiada pedoman, kita tiada ilmu pengetahuan. Jadi oleh itu kita perlulah menghormati guru kita. Yang seterusnya ialah peranan kita sebagai seorang pelajar. Kita sebagai seorang pelajar haruslah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Ini kerana tugasan itulah yang diamanahkan oleh mereka kepada kita. Cikgu mahu kita faham ilmu yang disampaikan oleh mereka. Jadi tugas kita untuk siapkan tugasan yang diberikan supaya dan sebagai tanda kita hormat usaha yang cikgu berikan. Dan poin yang kedua adalah tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Untuk tanggungjawab sebagai seorang pelajar, kita seharusnya memberikan tumpuan sepenuhnya apabila guru atau pensyarah mengajar di dalam kelas. Hal ini kerana apabila kita memberikan tumpuan sepenuhnya, segala input dan output dapat kita serap dalam diri kita untuk melakukan segala tugasan atau aktiviti yang akan diberikan kelak. Tanggungjawab sebagai anak Malaysia. Sebagai anak Malaysia, saya berperanan untuk mematuhi segala undang-undang negara. Saya diwajibkan untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Peraturan dan undang-undang yang terdapat di Malaysia adalah untuk mewujudkan masyarakat aman. Undang-undang menjadi tidak berfungsi sekiranya warga Malaysia tidak mematuhinya. Sebagai contoh, Akta Perangkutan Jalan Raya 1987 telah menetapkan had laju di jalan raya. Saban hari di dada akta, media sosial dan juga pesanan khidmat ringkas menceritakan kemalangan di sana sini. Kontraktor yang senang membina jalan raya menjadi punca berlaku kemalangan apabila mereka tidak dilakukan pada waktu yang sesuai sehingga mengganggu aliran trafik kenderaan. Saya juga memakai tali keselamatan apabila berada di dalam kenderaan. Jika peraturan jalan raya ini tidak diimplementasikan, keadaan di jalan raya mungkin menjadi huru-hara dan dipenuhi dengan kemalangan. Oleh itu,
saya akan peraturan dan undang-undang negara agar negara kekal makmur. Bagi saya, tanggungjawab sebagai anak Malaysia ialah dengan menanamkan sifat patriotisme dalam diri. Dengan adanya sifat ini, kita akan lebih bersemangat untuk menjaga keharmonian negara. Untuk menjaga keharmonian ni ialah dengan menghormati sesama kita, menjaga peribahasa, tidak bergaduhan ataupun saling bermusuhan antara masyarakat. Dengan ini, keamanan negara akan terjaga. Seterusnya, dengan adanya sifat patriotisme dalam diri, kita juga akan lebih bersemangat untuk meningkatkan ekonomi negara, iaitu kita akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menggunakan segala kebolehan yang kita ada dalam pekerjaan tersebut, dan ini akan terus dapat mengharumkan nama negara dengan serta-merta. Yang ketiga, tanggungjawab sebagai anak Malaysia. Sebagai anak Malaysia, kita perlulah mengamalkan prinsip rukun negara yang ada 5, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara adalah ideologi negara yang telah dibentuk oleh Majlis Gerakan Negara Pemagiran selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 untuk memupuk perpaduan yang lebih erat dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah peranan kita sebagai anak Malaysia. Sebagai anak Malaysia, kita haruslah dan sepatutnya menunjukkan imej yang bagus terhadap orang luar. Hal ini demikian kerana apabila kita menunjukkan persepsi dan imej yang bagus terhadap orang luar, secara tidak langsung mereka juga akan menghormati dan kagum dengan budaya kita, budaya tradisi kita. Dan poin yang terakhir adalah tanggungjawab sebagai seorang anak Malaysia. Untuk tanggungjawab sebagai seorang anak Malaysia, kita seharusnya ataupun kita diwajibkan untuk keluar mengundi apabila sudah berusia 18 tahun dan ke atas. Hal ini kerana undi kita adalah undi untuk mencorak masa depan negara. Kerana untuk memilih pemimpin yang adil berada di tangan kita, dan seharusnya kita keluar mengundi dan memilih pemimpin yang adil dan saksama dalam membangun dan memajukan negara menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera untuk masa hadapan anak-anak muda.